Dan tuan-tuan, sebenarnya mungkin kita bincang panjang tajuk ni sampai ada yang selalunya berfikir dan bertanya bila nak habis satu ayat pun. Tapi tuan-tuan nak kena faham bahawasanya kita ambil wuduk ni dah berpuluh tahun dah kan. Setakat lah rasa-rasa tak ada lagi yang tak sah ambil wuduk, insya-Allah kan. Dan tuan-tuan pun dah mengaji merata dah. Jadi dari sudut praktikalnya kita katakan haddul ijza', had lulus sudah diperolehi. Baki lagi apa yang kita bincangkan melalui tafsir ayat ahkam dalam surah Al-Maidah ini ialah sekadar untuk mengupas apa yang dibicarakan oleh para ulama berhubung dengan ayat ini yang kita sebut dalam awal-awal kuliah kita dulu. Al-Imam Al-Qadhi Ibnul Arabi Al-Maliki bagi tahu ada ratusan pecahan masalah daripada ayat-ayat yang kita baca ni. Jadi walaupun dah berbulan-bulan kita masih lagi dalam ayat yang sama, tak habis lagi kita pun pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ni insya-Allah kita akan baca wamsahu biruusikum. Ayatnya ialah wamsahu biruusikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu bulan lepas. Wamsahu biruusikum kita nak baca malam ni, wa arjulakum ilal ka'bain insyaallah seterusnya. Baik, firman Allah Ta'ala wamsahu biruusikum ini berbeza daripada perkataan-perkataan yang sebelum daripadanya. Dalam perkataan yang sebelumnya dimulakan dengan faghsilu, basuhlah. Bermula dengan basuh muka dan basuh tangan hingga ke siku. Dan anggota yang ketiga daripada wuduk ialah kepala. Diarahkan sapulah kepalamu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kepala ni secara adatnya manusia semua tahu tentang kepala. Kepala tak kata dia tak tahu, semua tahu belaka kan. Dan kalau kita kata penggai kepala, tang mana yang hilang? Dia mula daripada tengkok kan. Maknanya kita kena faham dari sudut maksud kepala ini dia seluruh muka termasuk di dalam kepala. Muka termasuk di dalam kepala. Cumanya Allah Ta'ala telah mendahulukan perkataan muka, telah mendahulukan anggota salah satu bahagian daripada kepala iaitu wajah. Dan Allah Ta'ala telah gunakan lafaz faghsilu, basuhlah. Dengan itu apabila muka daripada kepala dan muka telah pun ditakyinkan, ditentukan agar ia dibasuh, baki yang tinggal daripada kepala itulah yang dipertanggungjawabkan kepada kita untuk sapu. Kalaulah, kata Ibn Arabi, kalaulah Allah Ta'ala tak sebut tentang wajah ini kena basuh, nescaya wajah ini akan masuk sekali dalam perintah menyapu kepala. Baik, termasuk juga bila kata wajah, mata, hidung dan telinga. Tapi bila kata kepala maksudnya mata, hidung dan telinga, itu kepala. Tapi bila sebut wajah, dia sudah dikecualikan telinga ni, telinga tak masuk. Dengan tu hukum telinga adalah hukum kepala. Baik, itu yang pertama yang kita nak sebut. Yang keduanya, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan sebagainya belajar Bidayatul Mujtahid, para ulama telah berbeza pandangan tentang hukum menyapu kepala ini. Kalau yang dikira oleh Ibnul Arabi ada 11 qaul, 11 pendapat. Kita bukan nak cerita semua, kita ambil beberapa tempat, beberapa pendapat yang nampak terang dia punya hujah. Nah, di sini kita nak katakan seni, benda yang tak perlu untuk diketahui oleh ramai orang. Benda ni tak perlu ramai tahu, cukup sekadar orang-orang yang boleh cerdik, yang boleh faham untuk tahu. Iaitu qaul yang pertama menyatakan yang disyaratkan untuk disapu ini ialah sehelai rambut sudah mencukupi. Cukup selai rambut. Dalilnya ataupun hujahnya ialah kerana kepala ini
kepala yang dimaksudkan ni bukan cerita kepala, tapi yang dimaksudkan itu ialah rambut yang ada atas kepala. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 196. Surah yang kedua ayat 196. Firman Allah Ta'ala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ini cerita tentang ibadat haji ni kan. Wala tahliqu, dan janganlah kamu cukur ru'usakum, kepala kamu, sehingga sampai al-hadyu. Al-hadyu apa? Binatang korban tu. Binatang yang dibuat korban itu sampai ke tempatnya. Jadi ayat ini tuan-tuan menyebut tentang sembelihan itu jangan cukur kepala sampailah binatang korban sampai ke tempat penyembelihannya. Dalam ayat ni cerita cukur kepala ke cukur rambut? Maknanya cukur, dia maksudkan dengan cukur kepala tu ialah kerat rambut. Daripada itu juga perkataan Nabi SAW dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi kata ihliq ra'saka, cukurlah kepalamu, maksudnya cukurlah rambut. Jadi dia kata cukur ini untuk rambut, bukan cerita kepala. Dengan itu dia kata, pendapat yang pertama dia kata cukuplah sekadar kena satu helai rambut sudah dikatakan sapu kepala. Itu qaul pertama. Qaul yang kedua pula menyatakan bahawasanya hendak yang dikatakan sapu kepala ni ialah 3 helai rambut. Hak ni yang mengaji zaman kecil-kecil dulu kan, kitab perukunan apa semua tu kata sekurang-kurangnya 3 helai rambut sudah cukup lah. Siapa yang rambut dia jambui macam dengan Mahmud tu, dia cuah atas kepala jambui je, remos tak tilang, boleh. Kalau kata 3 helai rambut cukup yang tu. Pendapat ini berdasarkan kepada mafhum perkataan. Kalau kita kata aku mencukur kepalaku, halaqtu ra'si, halaqtu ra'si, aku cukur kepalaku, dari sudut istilah, dari sudut maksud perkataan ini menunjukkan kalau cukur licin semua kan. Cukur makna licin semua. Tetapi kalau kita kata masahtul jidar, saya menyapu dinding, tuan-tuan sapu rabat semua dinding sapu ke? Kita katakan baju dia menyapu dinding, maknanya bukan semua, sapu separuh. Ataupun kita katakan menyapu ra'sal yatim, menyapu kepala anak yatim. Adakah kita lumuk semua kepala dia? Sebagai dasar kita kasih sayang kepada anak yatim, dipersyaratkan kita untuk usap kepala anak yatim. Kena usap semua ke? Tak, cukup sekadar sebahagiannya. Membawa maksud al-ba', dia kata sebahagian, dan tidak ada had bagi sebahagian ini. Oleh kerana itu sekurang-kurang jamak dia panggil, sekurang-kurang had ialah 3. Dengan tu wajarlah 3 helai rambut. Dia combine tadi. Hak pertama tadi cerita bukan kepala, cerita rambut. Yang kedua kata sekurang-kurang rambut 3 helai. Ini perkembangan. Baik, dan kedua-dua perkataan ini diriwayatkan, kata Al-Qadi Ibn Al-Arabi, daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini juga yang digunakan dalam dalil bahasanya. Tuan-tuan buka surah ayat tadi tu, dia kata wamsahu biru'usikum. Ayat 6 surah Al-Maidah tu dia ada perkataan ba. Bila masahabi, dalam perkataan itu Al-Imam Syafi'i dalam mazhabnya dan juga parakan yang lain menyatakan ba itu litab'id. Ba menunjukkan maksud sebahagian, bukan semua. Ada combine daripada hujah-hujah tadi campur dengan hujah penggunaan bahasa. Walaupun kemudiannya kita dapati ramai di kalangan ulama menolak ijtihad ini dengan menyatakan huruf ba di situ bukan litab'id, bukan menunjukkan sebahagian, tetapi ba lil ilsaq. Ba maknanya untuk menunjukkan sapu tu lekat kepala. Itu pandangan dia, tak apa. Yang seterusnya, pandangan yang seterusnya daripada Abu Hanifah, dia kata mashun nasiyah, menyapu jambui ya. Nasiyah yang ni, ujung ni, sapu yang ni ya. Yang ni ramai juga orang buat sapu tu ya. Dalilnya ataupun hujahnya ialah apabila Allah, dia kata Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan wudu ini pada anggota yang zahir pada ghalibnya. Dan apa yang zahir daripada kepala di bawah serban. Ini cerita zaman mereka dulu, mereka pakai serban. Orang dulu-dulu mereka pakai serban. Walaupun tidak ada satu dalil hadis yang sahih menceritakan fadilat pakai serban. Hak tu kita tak mau cerita. Tetapi dalil-dalil menunjukkan serban adalah pakaian sejak zaman Nabi, zaman para sahabat dan para a'immah, termasuk Al-Imam Abu Hanifah. Pasal dia keluarkan perkataan ni menyatakan tentang serban. Dia kata bila Allah Ta'ala syariatkan anggota wudu untuk kita berwudu, Allah Ta'ala syariatkan benda yang zahir. Kalau kita pakai baju, dia ke tangan tu memang zahir lah, muka zahir. Dan apa yang zahir daripada kepala ni, daripada rambut, dia kata bagi orang yang pakai serban ni nasiahnya. Seakan-akan kita nak boleh faham ini style mereka pakai zaman dulu. Kalau tuan-tuan tengok anak Arab di Mekah pakai semua, ni nampak pakai ada jambu di depan kan. Kalau Melayu sembahyang jadi mal tak sah, apa kata? Nampak rambut ke depan. Tapi perkataan ini disebut oleh Abu Hanifah rahimahullah. Dan ini dikuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ada dua hadis. Yang pertama yang dinyatakan oleh Ibnu Majah, anna Nabi SAW tawadda'a famasaha nasiyatahu wa imamatahu. Bahawasanya Nabi SAW berambil wuduk, lalu baginda menyapu nasiyahnya, menyapu jambulnya dan menyapu serbannya. Dan hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Muslim juga menyatakan bahawasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, maka baginda menyapu pada jambulnya dan di atas serban, juga menyapu di atas dua khuf. Dengan itu dia mengatakan yang disapu daripada kepala ialah nasiyah, jambul tu saja. Orang perempuan tak apa, dia tepi bayang ke mana-mana kan ambil wuduk, dia pakai tu ya. Dia boleh masuk ke seluk sebelah celah tudung dia kan, sapu kat tu ya. Kalau tanya ni mazhab mana, dia kata boleh pakai, dia boleh sandak dua. Pertama adalah mazhab Syafi'i yang mengatakan sekurang-kurangnya 3 tadi, ataupun yang kata 1, ataupun pegang pandangan Abu Hanifah yang kata sapu jambul. Yang tu. Baik, yang keduanya pandangan juga dalam yang disebut daripada Abu Hanifah yang mengatakan sapu 1/4 daripada kepala. Dia kira 1/4 pula. Pasal apa? Dia kata kalaulah sabit menyapu yang dimaksudkan ialah menyapu jambul, maka tak dapat nak dipastikan banyak mana ruang nak sapu jambul ni. Jadi dia kata yang dimaksudkan takluk ibadat ini dengan sapu kepala bukan maksudnya mesti exactly jambul tu saja. Tetapi dia katakan jambul ini ibarat 1/4 daripada jumlah kepala, jumlah rambut dalam kepala. Dengan itu mana-mana 1/4 daripada kepala ini, daripada rambut ini sah untuk disapu. Tadi qaul pertama dia sebut secara tepat yang dimasukkan jambul. Qaul Abu Hanifah yang berikutnya kata mana-mana tempat yang ruangnya saiz dia lebih kurang macam jambul, dianggarkan 1/4 di mana-mana pun tak apa. Sapu kat belakang. Jadi orang pergi pejabat sebagainya segan tak bawa sikat rambut, rambut dah minyak bagus punya. Kalau sapu kepala lagi leceh lah kan, terbang rambut apa nama berkusuk masai apa ke, sapu kat belakang cari 1/4, dia kira sah. Ini pandangan yang berikutnya. Baik, satu lagi yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi ialah perkataan Abul Faraj wallahu alam, ini Ibnu Al-Jauzi yang mengatakan 1/3. Tadi 1/4, ni kita 1/3 pula lah. Mengikut mana 1/3? Pasal dia kata hujah yang mengatakan 1/3 kepala yang perlu disapu, 1/3 luas lagi lah kan, 1/4 sikit, 1/3 besar lagi. Kerana syarak telah menamakan banyak, bila sapu banyak dalam syarak ni 3 suku, 1/3 berdasarkan kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bab wasiat al-thuluth wath-thuluthu kathir, 1/3 kalau nak bagi wasiat 1/3, dan Nabi kata 1/3 tu pun dah banyak. Dengan tu kalau nak sapu kepala ni dia kata banyak sapu 1/3 sudah cukup, itu sudah dikira banyak. Baik, itu pandangan yang ke seterusnya, yang kelima, yang keenam. Baik,
Pandangan yang berikutnya ialah menyatakan disapu pada seluruh kepala. Pandangan berikutnya kata sapu seluruh kepala. Baik, pasal apa pula nak sapu seluruh kepala? Pasal yang pertama sekali menggunakan kaedah ihtiyat, kaedah berjaga-jaga, ambil jalan selamat. Ambil jalan selamat. Kalau sapu semua, kalau kata sapu satu bulai rambut, sat gigi yang kata yang sapu jambul kata tak sah. Kalau sapu 3 helai rambut, yang kata 1/4 kata tentu tak cukup. Yang kata pakai 1/4, geng 1/3 kata tak cukup. Lah dia kita habis semua sekali kita sapu. Itu dia panggil ihtiyat, jalan selamat. Dan kita kena faham dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun dia kata haddul ijza' tadi, dalam salah satu qaul tadi sekurang-kurangnya 3 helai, kalau sapu semua dapat pahala sunat, ekstra dapat tambahan. Jadi dalam mazhab yang ni dipegang oleh mazhab Hambali, sebahagian Hambali dan Maliki yang menyatakan sapu semua. Kalau kita pakai hak ni, dalam Syafi'i kata tambah dapat pahala sunat. Baik, pandangan yang kedua ataupun hujah yang kedua mengatakan sapu semua ialah kerana orang-orang yang mengatakan kena sapu sebahagian saja kerana kiaskan dengan dinding apa semua. Mana boleh nak sapu semua dinding kan? Susah. Nak sapu semua kepala pun susah dia kata. Ternyata pandangan tu tak realistik. Pasal secara praktikalnya kita boleh sapu seluruh kepala kan? Senang, bukan susah pun. Itu pandangan yang kedua. Dan yang ketiga ialah pendapat yang menggunakan hujah ataupun mengkiaskan dengan ibarat menyapu dinding dan menyapu kepala anak yatim kerana kesian atau kerana kasih sayang tadi ni. Dia kata tak kena. Dia punya hujah itu tak kena. Pasal apa? Pasal bila kita kata menyapu dinding, dia bergantung kepada tujuan kita menyapu tu. Betul tak? Tujuan kita menyapu. Kalaulah kita kata kita menyapu dinding, maksudnya kita menyapu sebahagian daripada dinding kerana sukar untuk kita nak sapu seluruh dinding. Itu pun cerita zaman mereka, cerita zaman lama dengan segala macam jenis apa pun, kita boleh sapu seluruh dinding ni. Jadi bergantung kepada tujuan. Kalau tujuan kita mengecat dinding, tentu kita cover semua kan? Baik, kemudian kalaulah kita menggunakan perkataan menyapu kepala anak yatim, tujuannya untuk meluahkan kasih sayang, maka apabila kita usap kepala anak yatim ni, tak kira banyak ataupun sikit, dia sudah mencapai maksud meluahkan kasih sayang. Dengan tu dia tak semestinya kena sapu semua kepala, cukup sekadar usap sikit pun sudah dikira menepati maksud. Dengan tu logik, sapu sikit pun tak apa. Baik, sedangkan apabila Allah Ta'ala ataupun kalau kita tengok, kita kata kita nak sapu binatang, sapu lah, kita tak belah kan, ada orang mandikan lembu tak ada no? Orang bersihkan kuda ada kan? Kalau orang kata dia menyapu kuda ataupun menyapu unta, maknanya dia nak bersihkan badan unta, dia tak boleh tidak, dia kena sapu seluruh bahagian badan unta untuk dibersihkan. Maknanya nak sapu ni satu-satu tempat, separuh ataupun seluruhnya, bergantung kepada tujuan kita. Ini hujah dia digunakan ni agak falsafi sikit ni. Dengan itu bila Quran kata sapulah kepalamu, tujuannya ialah untuk meratakan ayak, membersihkan ayak, membersihkan rambut itu atau kepala itu dengan ayak. Dengan itu bila tujuannya bersih, tak padan dengan hanya sapu separuh, kita kena sapu semua sekali. Tak dikira melainkan kena sapu semua. Itu hujah yang berikutnya. Baik, yang seterusnya, hujah yang keempat, menyamakan, meletakkan hubung kait antara wajah dengan kepala. Kita katakan kepala tadi seluruhnya, wajah termasuk dalam kepala. Tetapi kita keluarkan wajah ni pasal Allah Ta'ala dah sebut basuhlah muka kamu. Basuhlah muka kamu kan? Bila kata basuh muka, seluruh yang dinamakan muka kena basuh. Maka baki daripada kepala ini ada hukumnya. Kalau muka semua, maka kepala yang baki daripada muka itu juga mestilah meliputi semua
Dan kalau muka tadi kena basuh, hak tadi ni nas menyatakan sapu. Dengan itu dia kata kita ikut macam mana Allah Ta'ala cerita tentang muka, macam tu juga kita praktikkan tentang baki daripada muka, kepala. Baik, itu hujah yang keempat. Hujah yang kelima, yang ni kita gunakan dalil lain, iaitu setiap dari kalangan sahabat yang menggambarkan tentang wuduk Nabi SAW menyebut bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu kullahu, menyapu seluruh kepala baginda. Semua sahabat yang menceritakan tentang bagaimana wuduk Nabi menyatakan Nabi sapu seluruh kepala. Tak ada yang cerita Nabi sapu sikit-sikit. Dijawab oleh yang golongan yang kata ada tadi, Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan sabit bahawasanya Nabi SAW telah menyapu di atas jambulnya dan di atas serbannya. Itu tanda mana boleh sapu semua. Maka jawapan daripada pandangan Maliki dan Hambali ini menyatakan yang sabit dalam nas, Nabi sapu seluruh kepala ataupun Nabi sapu atas nasiyah jambul dan serban. Tak ada nas yang kata Nabi sapu atas jambul sahaja, tak cerita serban. Dengan tu dia kata walhasil tetap tak boleh jadi hujjah. Di situ ada beza sikit. Hak yang kaul kita tadi, Nabi sapu atas jambul, kemudian sekali sapu atas serban, menandakan bolehlah sapu atas separuh daripada kepala, tak mestinya semua kepala, pasal jambul yang kena, serban kemudian. Hak ni jawab pula, Nabi tak pernah buat sapu jambul saja, yang Nabi buat sapu seluruh kepala atau sapu jambul dan serban sekali. Pi semua juga kepala. Pandangan ini sebenarnya tuan-tuan ada perbahasan. Ada juga yang kata dia mentafsirkan hak rawi ataupun nama sahabat yang meriwayatkan cerita Nabi sapu ni, dia kata sebenarnya sahabat tu Nabi sapu jambul saja, tapi oleh kerana Nabi tarik lebih, terkena kat serban, jadi dia buat sapu kepala dan kena serban. Nak pulas bagi boleh, dia jadi macam tu. Itu dipanggil hikayatul hal. Pasal tu tuan-tuan, kita baca hari dah lalu kita baca ayat ni, tapi kita tak tahu macam mana para ulama bahas nak bagi boleh menang mazhab masing-masing. Ini hujah yang bagi. Baik. Jadi dengan tu wallahu alam, yang rajih ialah menyapu seluruh kepala. Kalaupun kita ambil kaedah, kalaupun kita tak rasa tak nak pakai dulu kini selamanya kena pakai separuh juga, nak macam mana kan? Dengan hujah yang kita bentangkan tadi adalah kewajaran tu, dengan tafsiran-tafsiran yang diandaikan tadi barangkali betul. Cumanya kita selalu sebut tentang kaedah al-khuruj anil khilafi mustahab. Keluar daripada polemik, tempat berkhilaf ni disukai. Macam mana yang dikatakan keluar? Kalau kita sapu sebahagian kepala, mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i kata cukup. Maliki dan Hambali kata tak, dia kena sapu semua. Hak yang kata sapu semua, yang sapu sebahagian tak sah. Kalau yang kita sapu seluruh kepala, Maliki dan Hambali kata hak tu baru betul sah. Tanya mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, dapat pahala sunat dia berkata. Jadi kita ambil tempat yang empat pihak atau dua pihak ni setuju, yang tu dipanggil keluar daripada khilaf. Baik, itu cerita kita tentang khilaf, pandangan bagaimana bentuk bahagian kita menyapu kepala. Baik, yang seterusnya, isu yang seterusnya, kalaulah seorang itu dia tak sapu kepala dia tapi dia basuh, boleh tak? Dia tak sapu kepala tapi dia basuh, boleh ke tak boleh? Yang sahih, pendapat yang sahih ialah sah. Kalau dah basuh tak kira sapu lagi, teruk lah. Memang dah basuh, kira sapu sekali lah. Ini berbeza daripada pandangan sebilangan ulama Zahiriyah yang mengata tak, dia mesti kena sapu, tak boleh basuh. Yang tu kira teruk sangat lah, mesti. Pasal dia exact tu bagi Zahir. Zahiriyah ni dia kira apa yang nak sebut yang tu dikira tu, kalau lebih sikit dia tak mau pakai. Sedangkan pandangan jumhur ulama kata
Kalau dah basuh, include lah sapu tu dalam tu. Dengan tu yang sahihnya sah. Baik, yang berikutnya yang ulama bincang tentang kepala ni, perlu ataupun tidak ambil ayat yang baru. Kita memang tahu tuan-tuan, kita dah ambil wuduk, memang setiap anggota wuduk kita tukar ambil ayat lain kan. Basuh muka ayat lain, basuh tangan pun guna ayat lain, tak pakai yang sama. Tetapi terdapat perbahasan kerana kita sebut ada dalil. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid dalam riwayat Muslim dan Ibn Hibban, beliau menyatakan bahwasanya Nabi SAW masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Baginda SAW menyapu kepalanya dengan air yang lain daripada lebihan kedua tangan baginda. Maknanya kalau kita dah basuh tangan kanan tangan kiri, bukan ayat ni, kita kena ambil ayat lain, sapu kepala. Tak boleh pakai ayat ni juga untuk sapu. Dalam hadis Nabi menunjukkan angkat yang tu. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mahfuz, maknanya yang diterima, yang dipegang oleh para ulama, bahawasanya baginda SAW menyapu kepalanya dengan air yang lain daripada lebihan kedua tangan baginda, dan kedua telinga termasuk daripada kepala. Ini kita akan masuk bab telinga pula lepas ni. Okey, yang tu dia. Yang berikutnya, berapa kali nak sapu kepala? Bulan lepas kan ada sahabat kita, Syekh Qasim tanya itu. Baik, terdapat khilaf di kalangan ulama tentang bilangan menyapu kepala. Al-Qadhi Ibn al-Arabi membawakan hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha bi ra'sihi thalathan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dan baginda menyapu kepalanya 3 kali. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Baik, yang kedua hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu masahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi marratan wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya sekali sahaja. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan isnad yang sahih. Kata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini asahhus syai' fil bab, adalah hadis yang paling sahih dalam bab bilangan menyapu kepala. Ini adalah hadis yang paling sahih. Dengan itu para ulama berbeza pandangan nak sapu 3 kali ataupun sekali. Bagi yang menyatakan menyapu sekali bersandarkan kepada hujjah, jadi dalam bab bilangan ini ada hadis yang berbeza tadi. Dan para ulama yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, dia kata sapu ni, menyapu ni, al-mashu, dibina di atas hukum takhfif, meringankan, berbeza daripada al-ghuslu. Oleh kerana itu, bila dah sapu ni lebih ringan daripada basuh, kalau dalam cerita basuh tu 3 kali, sapu tidak disyarat atau tidak disyaratkan untuk mengulangnya. Cukuplah bila disebutkan sapu menandakan ringan dari sudut bentuk dan juga ringan dari sudut bilangan. Oleh itu, yang wajar ataupun yang sepatutnya hanyalah sekali sapuan sahaja. Dikukuhkan dengan hadis daripada Humran bahawasanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah da'a biwudu'in, dia minta menyeru, panggil orang bawa mai ayat wuduk bagi kat dia. Faghasala kaffaihi 3 marrat, dia basuh kedua tangannya sampai al-kaf 3 kali. Thumma tamatmada wastanshaqa wastanthar, kemudian beliau yang Uthman berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya balik. Thumma ghasala wajhahu 3 marrat, kemudian Uthman basuh mukanya 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, kemudian beliau membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian tangan kiri pun macam tu juga, yakni 3 kali sampai ke siku dan 3 kali.
thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau menyapu kepalanya, thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marrat, kemudian Uthman membasuh kaki kanannya hingga kedua buku lali 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian kaki kiri pun macam tu juga. Thumma qala radhiyallahu anhu, kemudian Uthman kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dia kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti semacam wudu aku ini. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang dalam hadis ni? Dia sebut basuh pergelangan tangan 3 kali, kumuk-kumuk, sedut dan keluar gayak, tapi dia tak sebut berapa kali. Bila tak sebut, menggambarkan sekali. Habis tu yang kita buat 3 kali tu datang dengan dalil hadis yang menyatakan 3 kali tamat madha thalathan. Yang tu ada hadis lain. Tapi dalam cerita ni, cerita daripada Uthman ni, dia sapu, dia basuh muka 3 kali, basuh tangan kanan, tangan kiri sampai ke siku 3 kali. Mai tang kepala dia sapu saja, tak sebut 3 kali. Dan seterusnya basuh kakinya kanan dan kiri sampai ke buku lali pun 3 kali. Dia kata, hak ni aku nampak Nabi buat. Hujah yang digunakan oleh kebanyakan ulama bahawasanya menyapu kepala hanya sekali berdasarkan perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tu wallahu alam. Ada perkataan lain yang disandarkan kepada Ibnul Qayyim yang mengatakan dia tidak melihat nas yang menyebut menyapu 3 kali, melainkan cuma sebut sapu sekali saja. Yang tu. Baik, jadi kita tinggal itu ada khilaf, tetapi nampak kecenderungan dari sudut nas ialah 1 kali sapu. Baik. Yang berikutnya ialah bagaimana cara menyapu kepala. Daripada Abdullah bin Zaid dalam hadis muttafaqun alaih menyatakan, fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Nabi kedepankan kedua tangannya dan kebelakangkan. Aqbala maknanya pergi bawa ke depan. Ibu jari bubuh di sini. Daripada belakang tolak pergi ke depan, itu dipanggil aqbala. Kemudian adbara, tarik balik pergi belakang. Itu dalam hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain juga muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam bada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mula daripada depan kepala, kemudian baginda tarik kedua tangan ni sehingga ke qafa. Qafa ni belakang tengkok ni, belakang tengkorak ni. Tarik sampai ke belakang, thumma raddahuma. Nabi kembalikan semula jari tangan tadi ni ke tempat di mana baginda bermula. Tarik balik ke mana, daripada depan pi belakang, tarik balik pi depan. 2 kaifiat yang berbeza, tetapi maksud dia sama, meliputi kepala depan dan belakang. Dalam hadis daripada Ar-Rabi' binti Muawwidh radhiyallahu anha menyatakan, masaha bi ra'sihi fabada al-muakhir fabada'a bi muakhiri ra'sihi thumma muqaddimih. Baginda mulakan daripada belakang kepala baginda, kemudian ke depan. Dengan itu tuan-tuan, dalam bab ni terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan kaifiat yang dianjurkan oleh Nabi boleh belaka. Daripada depan pergi belakang, tarik depan balik, atau belakang pergi ke depan, tarik belakang balik. Kesemuanya itu menunjukkan dalilul jawaz, menunjukkan harus. Cara sapu. Berapa nak sapu? Tarik pergi belakang, tolak pergi depan, itu dikira 1. Atau dari depan, dari belakang tarik pergi depan, tarik balik pergi belakang, itu juga dikira 1. Siapa yang mazhabnya pakai 3 kali, dia kena ulang hak tu 3 kali. Siapa yang kata berpada sekali, cukuplah sekali tu. Tapi tak habis lagi. Pasal kata Al-Qadhi Ibn Al-Arabi, yang pentingnya ialah meratai seluruh kepala dengan menyapu ayak ni tadi. Itu. Baik, baru kita masuk kepada bab telinga. Kerana telinga, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ini ulama mazhab Syafi'i, dia tak percaya lagi, menyatakan telinga adalah daripada kepala.
Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma nyatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Abdullah bin Amr berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala baginda dan memasukkan adkhala isbi'aihi, dua jarinya as-sabbahataini. Jari ini dipanggil sabbahah. As-sabbahah ataupun as-sabbabah. Dua-dua maksud yang sama. Jari telunjuk. Masukkan fi udhunaihi, masuk dalam telinga. Wa masaha bi ibhamaihi, dua ibu jari cap jempol ni, dua jari ni buh di zahir belakang, bubur kat zahir al-udhunain. Makna hak ni masuk dalam, yang ni buh di belakang. Bila kata sapu, bila kita katakan sapu, maknanya logik meratai seluruh telinga dengan sapuan ayak tadi kan. Jadi kena bergerak lah. Bergerak hak dalam, bergerak kot dalam, yang luar zahir, bergerak kot luar. Yang tu menyertakan sapu telinga. Baik, dan hadis ini terdapat kata walaupun disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, terdapat pertikaian di kalangan ulama hadis sebahagiannya, tetapi berdasarkan kepada syawahid yang banyak, hadis ini kalaupun tak sampai standard sahih, ia adalah hadis hasan yang digunakan sebagai hujjah. Yang tu. Ini bab telinga, sapu juga. Bukan basuh. Pasal apa bukan basuh? Kerana dia terkandung dalam erti kepala tadi. Yang basuh muka, kepala sapu. Bila ada juga yang bila ada di kalangan ulama yang masukkan telinga dalam erti wajah, maka bila dah sapu kepala, dia basuh telinga. Tetapi pandangan yang lebih kuat yang dipegang oleh ramai ulama ialah telinga juga disapu. Dalam mazhab Syafi'i yang masyhurnya ialah telinga disapu. Kalau basuh telinga jadi legona tau. Banyak layak sikit nak pergi kan. Dan kita akan dapati kesukaran nak dah sapu kepala, nak basuh telinga. Yang tu sukar untuk dibuat. Pasal apa? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang kita baca tadi tidak menyatakan baginda ambil ayak yang lain untuk itu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, lam yuthbit anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha li udhunaihi ma'an jadida. Tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda ambil ayak baru untuk kedua telinganya. Dengan tu ayak untuk telinga direct daripada hak kepala tadi. Depan, katalah depan tarik belakang, tarik balik depan, terus gosok hak itulah untuk yang telinga. Dengan tu tentu suka dah sapu dah basuh baik. Kok mana kan ayak tu juga nak pakai. Dengan tu qaul yang mengatakan basuh, kita katakan tidak sama dengan nas. Dia tak kuat. Kalau yang kata sapu, logik. Pasal dah sapu kepala, terus dengan ayak yang sama. Ayak yang ambil daripada kepala tu juga untuk disapu telinga. Baik. Pasal kata Ibnul Arabi, dia kata kedua telinga ni hukumnya adalah hukum kepala dari sudut namanya secara bahasa, lughatan dan juga secara syarak. Dan kata Al-Imam Syekh Al-Mubarak Furi yang mensyarahkan At-Tuhfatul kitab pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi, menyatakan lam aqif ala hadithin marfu'in sahih khalim minal kalam yadullu ala mashil udhunaini bima'in jadid. Dia kata aku tak jumpai satu hadis yang marfu' kepada Nabi yang sahih, yang suci, yang sunyi daripada perkataan. Maknanya yang tak ada sebarang pertikaian yang menunjukkan kepada menyapu kedua telinga dengan ayak yang baru. Tak ada. Cuma ada satu hadis daripada Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dia kata annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunai ma'an ghairal ma'il ladzi akhadha li ra'sih. Katanya aku melihat dia kata sesungguhnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk sapu telinganya
lain daripada air yang digunakan untuk menyapu kepalanya. Tetapi hadis ini disebut oleh para ulama hadis sebagai hadithun syadz. Hadis syadz termasuk dalam hadis yang ditolak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru selesai kepala, baru turun pula kepada kaki.